السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini dapat kita sambung ayat hadis 40, iaitu hadis yang ke-30. Minggu lepas kita berhenti pada muka surat 398. Hadis riwayat an Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraidah fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahibuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Rawahu Ad-Darqutni wa ghayruhu. Daripada Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan perintah-perintah fardu, maka janganlah mempersia-siakannya. Dan Allah telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah melewati batasan-batasan ini. Dan Allah telah mengharamkan perkara-perkara, maka janganlah mendekati dan terjatuh ke dalamnya. Dan Allah berdiam diri dari sesuatu perkara, yakni tidak menentukan hukum atas sesuatu perkara itu sebagai rahmat untuk kamu, bukannya disebabkan kelupaannya. Maka janganlah kamu mencari-cari akan hukumnya. Riwayat Ad-Darqutni. Disambungkan dia ini berhenti di batasan-batasan, yakni hudud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempadan, hudud mana sempadan ataupun batasan ataupun hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudud adalah hukuman yang ditentukan untuk mencegah dari perlakuan yang diharamkan oleh syarak, seperti had zina. Had ni kata mufrad lah, yang kita sebut hudud kata jamak, sebab dia banyak batasan-batasan, hukuman-hukuman. Kalau satu kita kata had zina, had mencuri, had syariqah, dan had meminum arak, had syurbi. Ini di antaranya lah hukuman ataupun had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW telah bersabda kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara dengannya tentang seorang wanita dari suku Makhzum yang telah mencuri pada hari pembukaan Mekah. Pada hari pembukaan Mekah berlaku satu pencurian daripada seorang wanita suku Makhzum. Adakah kamu memberi syafaat berkenaan hukum had antara hudud Allah, yakni memotong tangan si pencuri apabila dibuktikan telah mencuri? Maka hudud ini adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah si pencipta. Justru itu wajiblah hukumnya berhenti di batasan hudud Allah tanpa mengadakan penambahan atau pengurangan. Jadi maksud dia tadi, Rasulullah bertanya kepada Usamah itu, maknanya ada kira bicara lagi kah tentang hukuman Allah Ta'ala itu terhadap wanita suku Makhzum tadi?
Mana di situ tidak ada orang panggil apa, kira bicara, tidak ada pengurangan atau penambahan terhadap ketetapan Allah SWT. Maka jika sabit kesalahan, maka tetap akan dikenakan hukuman tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Dan ada pun penambahan di dalam hak minum arak. Dia silap terjemuh kita ada ditulis hak zina, salah tak? Had minum arak, ya, dari kitab asal disebut haddus syurbi. Di sini terjemuh hak zina, salah. Dari had asalnya 40 kali sebatan. Kalau hak zina 100 kali sebatan. Had apa nama ni, minum arak ini 40 kali sebatan hingga menjadi 80 sebatan. Itu hukuman yang dikenakan ke atas orang minum arak. Mengikut hukuman Allah Ta'ala adalah diratan di antara 40 hingga 80. Paling rendah 40, paling banyak 80 sebatan. Maka ini tidaklah suatu mudarat, walaupun Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu memadai dengan menghukum si peminum arak dengan ratan 40 kali sebatan. Jadi sini berlaku suatu perubahan lah. Di zaman Nabi dan zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi rotan bersalah peminum arak ni 40 kali sebatan. Tapi apabila datang zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar berijtihad sehingga 80 kali rotan. Adapun di zaman Umar radhiyallahu anhu, bilangan orang yang meminum arak menjadi bertambah ramai. Zaman Umar ni ramai di kalangan orang Islam yang minum arak yang tidak berlaku sebelumnya. Oleh itu mereka berhak kepada hukuman yang lebih sebagai denda dan amaran terhadap mereka. Penamaan ini adalah merupakan ijtihad Umar radhiyallahu anhu sendiri dengan makna yang sahih yang dibenarkan untuknya. Oleh yang demikian, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, maksudnya Ali ada lagi, Ali masih hidup, Uthman pun ada, berkata sesungguhnya kedua-dua penambahan dan tanpa penambahan itu adalah sunnah. Jadi 40 kali pun sunnah, 80 kali yang dibuat oleh Umar pun sunnah juga. Supaya kita kata zaman Nabi tidak buat sembahyang tarawih secara berjemaah. Bagi zaman Umar buat sembahyang tarawih berjemaah. Itu adalah sunnah juga. Ini adalah disebabkan Rasulullah SAW telah memerintah agar mengikuti Umar. Nabi pernah bersabda supaya kita ni ikut Umar, khususnya dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Jadi maksudnya ikutilah petunjuk orang-orang yang selepas dariku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka ini adalah pilihan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia. Dan baginda sabda yang membawa maksud umum, iaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Ini hadis yang kita belajar dah sebelum ni. Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang telah diberi petunjuk. Sebab perkembangan Islam zaman Umar lagi besar berbanding pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilayah yang diperintah oleh orang Islam zaman Umar lebih luas. Semakin luas orang Islam pun semakin ramai. Bangsa-bangsa kaum yang wujud pun semakin bertambah. Di situ akan berlakunya beberapa perubahan, penambahan daripada segi hukum-hukum yang telah diijtihad oleh Umar Al-Khattab. Dan zaman Sayyidina Umar ni banyak ijtihad yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam masalah yang berkaitan dengan hukum agama ni. Banyak. Kita boleh jadikan dia sebagai satu rujukan dan panduan kita. Dan salah satunya Umar berijtihad dalam bab hukuman merotan orang yang bersalah minum arak. Sebab zaman dia ni diceritakan orang jadi ambil mudah,
orang sudah tidak rasa gerung ataupun kita kata apa, bertambah orang yang melakukan maksiat minum arak ni. Orang jadi Umar berbincang dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Umar bertanya pandangan untuk memberi rasa gerung dan rasa takutlah, untuk mengekang masalah maksiat ini, untuk mengekang masalah pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam sendiri pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berisyak, maka perlu tambah jadi 80 watt. Tapi sebatan dia sebenarnya sebatan orang peminum arak ini sebatan mendidik, bukan sebatan menyeksa. Zaman Nabi kita dia tak ada watan, dia sebab dengan pelupuh tamar ataupun dia sebab dengan selipar. Zaman Nabi kita pelupuh tamar lepas gitu dah. Di seluruh bahagian tubuh dia tidak watan semua satu tempat dah. Kita tengok kalau hukuman yang berlaku hari ni dan hukum sivil contohnya, dia watan setempat hancur kulit ni. Kali kedua pula terkecing dah mata ni, depan terkecing, terberok, belakang kita tengok dia tunjuk. Dahsyat, menyakitkan dan menakutkan. Tapi hukuman haddus syurbi ni dia watak seluruh badan dengan kadar yang di mana kalau angkat tangan pun, kalau kita buku roti pun tak jatuh. Mendidik, hukuman itu mendidik. Apa yang penting ia perintah Allah. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, kena bagi hukuman ni. Nabi pun suruh kita laksanakan. Fajlidu, Nabi kata man syaribal khamr fajlidu. Nabi kata siapa minum arak ini kena watan. Jadi kalau zaman Nabi ni, perintah pengharaman arak ni dia berlaku secara berperingkat. Mula-mula sekali orang Islam sendiri, para sahabat radhiyallahu anhum, orang Islam ni dia masih bawa ajaran jahiliah tu, masih lagi duduk amal minum arak ni. Minuman arak ni minuman zaman jahiliah. Lalu dia tanya Nabi ke dalam Quran, dia kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya Muhammad, mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Nabi pun jawab, Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi kita jawab, qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, fihima ismun kabir, pada keduanya itu dosa besar, wa manafi'u linnas, walaupun ada manfaat bagi manusia, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa kedua-dua maksiat tadi lebih besar daripada manfaatnya. Itu pegang mula-mula. Tapi dia tak dengar lagi, dia minum lagi, dia minum. Sehingga satu hari ada kalangan sahabat, lepas dia minum arak tu, dia pergi semayang. Tengok semayang jadi mabuk lah. Moga minum arak ni mabuk, tak khabar. Dia menyebabkan terganggu akal fikiran dia, otak dia. Baca Allah Ta'ala kata ismu ma'akbaru min naf'ihima. Jadi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat dia. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Lalu tunggu ayat lain, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan menghampiri salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sebab dimimbangi orang mabuk nak baca Fatihah sana dah, baca Quran macam mana untuk kata ke habislah. Orang tak mabuk untuk ada dah. Kalau mabuk lagi lah atas duduk teruyuh hanya dia tunggu aja, la taqrabus salat wa antum sukara. Ayat itu buat orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya orang beriman. Maknanya pada waktu itu orang beriman pun ada lagi minum arak masa itu. La taqrabus salat, jangan minum arak, jangan menghampiri semuanya. Lepas tu berlaku pula waktu hijrah. Lepas hijrah, orang Muhajirin dan Ansar meraihkan kejayaan perpindahan Nabi kita Muhammad SAW. Dia dipanggil buat parti lah, buat majlis, minum arak pula.
Ini turun ni kira muktamad daripada Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ayat itu fajtanibu maknanya jauhilah, tinggallah. Ini hukumnya wajib tinggal, mana haram kalau buat haram. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Lepas tu dia bolehlah diharamkan tu daripada umat Islam minum walaupun sikit. Sebab ada orang yang tanya, dia kata kita minum sikit dah, setitik ke 2 titik dah. Nabi kata ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Benda memabukkan tu kalau banyak pun haram, maka sikit pun haram. Faqaliluhu haram, setitik walaupun tidak mabuk. Walaupun nama dia pun tidak agung, tapi kalau dia itu sejenis alkohol, maknanya tidak boleh diminum. Ya. Dan setengah daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sengaja buat arak tadi untuk tujuan perubatan. Ada sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa Nabi, dia tanya, boleh ke? Nabi jawab, innallaha lam yaj'al syai'an shifa'akum fima harrama alaikum. Allah Ta'ala tidak menjadikan ubat untuk menyembuhkan kamu itu daripada apa yang Allah Ta'ala haram pada kamu. Benda haram tak boleh buat ubat lah. Tak boleh. Tak boleh membuat, tak boleh ambil, kau tak boleh lah. Air kecing ke tak boleh. Benda itu benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebabnya seorang sahabat Nabi namanya Tariq bin Suwaid, dia buat industri agak dia buat. Lalu ditanya, dia kata ini asna'u halid dawa, aku buat ni untuk tujuan perubatan. Lalu Nabi bersabda kepada dia, innaha laysat bidawa walakinnaha da'. Nabi kata dia bukan ubat, tapi dia penyakit. Minum arak ni ada penyakit. Aku pernah pergi satu klinik apa ni Tobi Abu Bakar, dia panggil apa, klinik orang Cina lah. Kita gastrik, kita jumpa dia. Maknanya kalau kita makan apa-apa mudah baik. Lepas tu dia cerita, dia kata ni masalah usus. Masalah usus dia, masalah pencernaan. Dia kata masalah pencernaan ni berlaku kebanyakannya pada orang Cina. Dia cerita kita lah. Kamu tanya apa? Sebab dia suka minum arak. Usus dia mudah rosak. Itu maknanya betul Nabi ayat, innaha laysat bidawa walakinnaha da'. Dia bukan ubat, tapi dia penyakit. Betul Allah Ta'ala larang sangat kita ni daripada minum arak. Dan semua yang memabukkan, yang menghayalkan, macam dada, syabu, air ketung, air ketung yang melampau macam-macam lah yang benda yang kita reka itu yang menyebabkan mabuk. Budak-budak dah ni dia suka reka apa ambil benda-benda tu sehingga mabuk. Tapi dia tanya, ada Al-Quran, dia ada dalil ke? Ada tu. Dia tanya dah, ada seorang pegawai AADK bicara dengan royak talih dada. Dia tanya, mana dalil tu tak talih apa ni dada? Mekik kawan tu nak jawab. Dia teringat ayat Quran. Ada wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa addadah, dia baca. Sedap dia baca. Jadi orang tanya pun apa dia. Muka sama-sama tak faham dah. Jadi ada dalil allazi jama'a malan wa addadah. Dadah tak lihat. Lihat juga penceramah dia. Dia susah sama-sama. Dalil yang mengharapkan dada itu dalil yang mengharapkan arak sana. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kullu muskir haram. Semua benda memabukkan itu haram. Allah Ta'ala bawa turun arahan ni perintah supaya kita jangan minum. Kemudian bagaimana Allah SWT bawa turun peraturan untuk kawal benda tu. Ini yang disebut sebagai hifzul aqli, nak jaga akal. Kalau dah sekiranya Allah Ta'ala larang jangan minum arak, jadi gini-gini, kemudian tidak ada penguatkuasaan, maka sia-sia.
Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata ad-dinu usul was-sultanu harisun famala usalahu famahduma ma la harisalahu fadharan. Agama ni asas. Pengawal ni apa dia? Pengawal itu ialah peraturan. Peraturan itu pengawal. Apa-apa saja orang tak ada asas runtuh, dan apa-apa saja orang tak ada pengawal sia-sia. Jadi kadang-kadang manusia ni dia untuk mengawal orang yang mabuk, orang yang minum arak ataupun dadah ni dengan pemikiran dia sendiri, tak mampu. Sebab Allah Ta'ala yang mencipta kita, dia tahu di mana apa yang perlu kita buat untuk jaga manusia. Ibarat kita kata orang selalu sebut tu harapkan pagar makan padi. Ni harapkan pagar makan padi. Masa kita sekolah mula, cikgu bahasa Melayu ayat pagar boleh pakai padi? Boleh dah kata. Kiasan mana pagar ni, kita pagar apa ni padi kan. Lepas tu pagar tu kita makan padi kata. Kita percaya. Tapi setahun dua ni dah bukan pagar, dah pegang burung macam borat tu. Dulu dia kata dia tulis benda tu kok Jawi pogoro dia baca pagar, dia baca pegar. Dulu zaman dulu dia mau cerita lah orang harapkan pegar makan padi. Rupanya burung, rupanya di Indonesia ni orang pegang burung pegar tu untuk jaga padi dia. Sebab burung ni akan makan tiku, tapi dia tidak makan tiku, dia pakai padi yang makan. Jadi tak boleh harap dia jaga juga tu. Begitu juga kita atas dunia ni, mana kita tidak boleh sangat mengharapkan apa kita buat itu untuk mengawal semua saat ni. Yang paling berkesan ialah kawalannya daripada perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata rotan 40 kali rotan ataupun rotan 80 kali rotan. Sebab benda ni menjadi suatu hikmah, keberkatan daripada Allah SWT. Bila kita laksanakan apa yang diperintah Allah SWT, di situ ada barakah di sisi Allah SWT dan turun rahmat. Perintah itu penting. Kemudian para sahabat sepakat ijma' mengenai penambahan ini dan lapanglah dada mereka. Justru penambahan itu ketika Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, barang siapa meminum arak pasti dia akan berbicara tidak keruan, yakni mabuk. Dan barang siapa dalam keadaan sedemikian akan menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa saksi. Dan hukuman orang yang menuduh orang yang suci dengan perbuatan zina dalam kitab Allah adalah 80 kali sebatan. Jadi maknanya kalau dah orang tu dia ambil arak, minum arak, maka akan berlakulah benda-benda yang lebih teruk lepas tu lah. Dia mabuk, dia boleh sekarang ni berlaku macam-macam kan. Orang yang mabuk kalau bawa kereta boleh langgar orang sampai mati orang ada. Sampai jadi masalah. Boleh bertumbuk, bergocok. Allah Ta'ala kata, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamr wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu mengendaki manusia ini supaya menimbulkan di antara kamu semua itu permusuhan dan kebencian pada meminum arak dan juga judi sana. Allah Ta'ala ada dalam Quran kesan daripada arak dan judi sana akan berlaku al-adawah, permusuhan, dan juga akan berlaku al-baghdha, permusuhan, bertumbuk, bertelingkuh, bergocok, bala, mabuk kan. Supaya kita ke kampung lah, orang yang ambil pikuda ke, ambil dada ke, kicuri ni, tengah kita tegur, bergocok, dia mabuk kan. Gagah dia kepada kita ni. Banyak ada peristiwa-peristiwa berlaku macam mana, bagaimana orang waras ni kita tegur dia, notikan dia mati. Tak ada pasal-pasal ni. Berlaku benda-benda macam tu. Kita kata sanggup dia bunuh. Yalah, waktu tu dia mabuk, kita apa? Kalau dia sedar mungkin dia lari, ataupun dia tak sanggup bunuh. Orang dia kena jiran, bukan mak dia, ayah dia tikam, dia bunuh, dia kerak, dia sembelah. Cek rupa-rupanya dia mabuk, ambil dada. Ini kesan dia, al-adawah wal baghdha, kebencian sesama manusia. Allah Ta'ala beritahu dah. Lebih pada itu, yasuddakum an zikrillah, lebih pada itu kan menahan, menyekat
Manusia saya daripada mengingati Allah wa 'anis salah, sembahyang. Semua sekali. Dan sekat kita daripada buat benda-benda ketaatan kepada Allah SWT. Dan tu kita sebut sini, dia boleh menuduh pula orang lain itu melakukan kejahatan, berzina dan sebagainya. Dalam bab menuduh orang berzina ni, tu kita ni kata orang yang menuduh tanpa saksi itu akan dikenakan 80 kali sebatan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 darjah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu. Dera ni maknanya sebab 80 kali sebab ataupun dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itu orang yang adilah, mereka itulah orang yang fasik. Surah An-Nur ayat 4. Ini rentetan daripada kisah yang kita sebut dah minggu lepas. Orang munafik Mekah menuduh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berzina kan, dengan Safwan bin Mu'attal waktu mereka itu balik daripada salah satu peperangan. Itu tuduhan kepada orang yang baik ni berzina berat dia punya dosanya di sisi Allah SWT. Sebab ini merupakan satu fitnah, dan kalau sabit kesalahan dia maka kena rotan. Orang yang menuduh saat ini kena rotan. Dia kena bawa 4 orang saksi. Ada di antara apa yang kita bincang malam ini berkaitan dengan berhenti di batasan-batasan yang hudud Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sama sekali kita merubah, menambah dan mengurangkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Contohnya 40 kali sehari nak buat 39 tak jadi. Tidak lepas dia dengan Allah SWT. Tak jadi. Ataupun 80 nak buat 90 tak boleh juga. Tambah tak boleh, kurang tak boleh. Mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali tidak ada nas yang jelas. Ini nas qat'i. Allah Ta'ala sebut contohnya orang yang menuduh fitnah kepada orang yang muhsan, melakukan zina ini 80 jaldah, 80 rotan. Tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. Gitu. Kemudian larangan mendekati perkara-perkara haram dan melakukannya. Ia adalah perkara-perkara haram yang diputuskan akan keharamannya yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allah telah memagari perkara-perkara haram ini dan mencegah manusia dengan mendekatinya, melakukan dan mengerjakannya, seperti persaksian palsu, makan harta anak yatim dan riba. Itu semua benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, benda haram. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Maksudnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perkara-perkara yang keji, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Surah Al-A'raf ayat 33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dia tahun bila ada dia buat arak halal atau ada, tak boleh. Mana ada arak halal kan? Kan? Ada. Dia pun nama molek-molek pun nama comel pun tak jadi. Riba halal tak boleh. Benda yang tetap haram itu tidak boleh kita menghalalkannya, walaupun kita tukar nama. Kullu muskirin haram. Hatta kada air sejuk tu pun, kalau kita kata aku nak minum arak, jadi haram dah air sejuk dah. Tapi kalau arak tu, kalau kita kata aku nak minum air sejuk, tak boleh. Dia tidak menghalalkan yang haram tadi. Kita kena tahulah hukum kita. Ada manusia zaman ni dia kurang, suka-suka ambil air masuk sebotol segelas lah, minum arak hari ni. Kurang dia benarnya tak share lah, tapi dia tak tahu. Tapi kalau buat dengan tidak tahu, tak apa lah kan. Tapi kalau buat dengan tahu ni haram di sisi Allah SWT. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kamu, darah-darah kita semua ni, harta benda kamu, kehormatan kamu adalah haram, ditumpahi atau dicabuli.
Ini disebut sebagai hifzul nafs, menjaga diri kita. Tidak boleh semena-menanya kita ni menumpuhkan darah, maknanya membunuh sesama kita, tak boleh. Inna dima'akum wa amwalakum, harta-harta kamu tak boleh nak curi semena-mana harta orang lain, nak ambil senang tak boleh. Hak orang lain dah, wa aradakum, kehormatan. Ini termasuk dalam kita mencerca, mencela, mengupak, bercerita. Secara mudah melalui telefon. Walaupun kita kata benda tu kita tak kecek atas orang tulis, supaya kita tak kecek atas orang tulis, atas gambar lama, gambar baru, supaya ada satu benda yang boleh menjatuhkan al-a'rad. A'rad ni kehormatan orang, menyebabkan jatuh ke muka orang, menyebabkan hina orang tersebut. Haram sama kita, hukumnya haram, tak kira siapa lah. Itu semua diberitahu, dinasihati oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua ni kalau berlaku, dia ada hukum dia, ada hudud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam darah orang Islam yang ditumpah ini, dia ada hukum dia, qisas, tak bagi kan, qisas, dia ada diat. Tak, kalau dia taubat, itu kan lepas tak tidur. InsyaAllah. Dia kalau dia dengan Allah Ta'ala, kita kena mohon ampun dengan Allah SWT. Tapi kalau melibatkan dengan orang ramai, maka kita kena sesal dengan orang tersebut. Gitu. Kalau sama manusia itu memanglah begitu. Tapi kita sendiri mina agak bertaubat kepada Allah SWT, maknanya dia tak ulangi lagi perbuatan tersebut. Dia tak minum, tak sel, tinggal. Taubat sungguh-sungguh, insya-Allah taala. Syukur. Hatta bunuh orang, ada seorang lelaki yang bunuh 99 orang. Dia bertaubat, maka Allah Taala ampun dia. Syarat dia bertaubat. Hatta kita kata orang tu sejeka lagi nak masuk neraka. Nabi pernah cerita kan, sejeka nak masuk neraka, tapi dekat nak mati dia bertaubat, masuk syurga. Sebab tu kita ni al-ibaratu bil khawatir. Nabi sebut benda hak dikira hak ujung, hak ngesuk. Supaya orang lama lagi ya, orang lari kan. Walaupun dia pecut mula-mula tu laju dia depan nombor satu. Tapi dekat nak sampai orang nombor tiga, dia tahan dia nombor satu, nombor tiga. Kita orang satu sana, dia nombor tiga. Mana pecutan terakhir tu. Sebab tu kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita husnul khatimah. Jangan dusta hati hari-hari maknanya. Bukan tak sama seji pula kan. Hari-hari mari seji, baca Quran, berjuru, warung, molek dah. Kena minta doa dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Dalam ayat akhir kita baca dah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ataupun saya nak tu berkenaan politik dan lalu berkenaan hukum. Jadi bapak tu ngape kau kan? Pakak Tuhan habis masa tu. Seakhirnya dia kata orang tak hidup pasal agama dia buat ni. Barang siapa memerhatikan perkara yang diharamkan ini, sedalam-dalamnya. Dan saya nak apa kita seakhir orang geng. Seakhir dia tak apa lah dia topak dia tinggal kok dia kata. Tapi orang kedianan lagi ikut dia situ lah. Mana rasa ikut dia. Barang siapa memerhatikan perkara yang diharamkan ini sedalam-dalamnya dan sehalus-halusnya, dan mencari sebab pengharaman itu dengan akal yang bercahaya dan saksama, ia akan dapati bahawa perkara-perkara yang haram itu amat terhad. Ada cerita benda yang diharamkan melalui nas dan dalil itu terhad, tidak banyak. Tidak banyak yang diberitahu oleh Allah SWT. Tapi benda yang tak banyak tu lah kadang-kadang kita ni tempat nak buat juga. Betul tak?
Kalau contohnya bina agak ni tebal juga nak cari, nak bina juga, nak terang. Aku nak terang juga sekali. Gimana-mana, gigit hal ke mana atau salah. Sedangkan benda yang diharam Allah Ta'ala itu sangat terhad, dan benda yang diharuskan yang halal sangat banyak. Boleh macam-macam. Dan boleh dibilang. Apa ni tuan kita ada sebut boleh dibilang. Benda yang Allah Ta'ala halal itu boleh bilang, boleh kita senarai. Boleh kita buat list senarai. Ni tak boleh. Dan kesemuanya adalah keji. Semua yang Allah Ta'ala haram itu benda keji, benda yang memudaratkan diri kita. Gitu. Maknanya kita kena yakin lah, kena percaya, kena beriman dengan apa yang diharamkan Allah Ta'ala itu. Sebenarnya hikmah dia tu sangat besar. Ada hikmah dia, ada sebab dia. Benda itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri, dan benda itu keji dan hina. Dan selain darinya adalah tetap halal. Banyak halal. Yang halal itu adalah dari benda yang baik-baik. Benda halal itu benda comel-comel banyak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Maksudnya orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu. Suratul Maidah ayat 7. Ini jenis orang yang benda baik dia tidak saya buat pun. Jangan kamu haramkan benda yang baik yang tidak dihalalkan oleh, yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Ambillah benda yang halal, yang baik. Dalam Islam itu benda halal itu bukan setakat halal, tapi halal dan tayyibah, baik pula. Kalau halal saja tidak tayyibah tak boleh. Macam kita kata kita makan apa daunnya, ada daunnya tapi baik ke daun. Ada. Contoh Bata kayu kau gapo kau ada. Kena biar tayyibah. Tayyibah tu kat mana boleh memberi vitamin, zat gapo untuk diri kita makan bawa sihat, tidak bawa mudarat kan. Semua makanan di kedai ke mana kebanyakan ni ya doktor pula kan. Makanan bukan segera contohnya tu halal. Makan pun sedap. Macam-macam bahan adalah, tetapi kalau makan boleh menyebabkan sakit uping dan gapo. Termasuk rokok. Orang malu sebut rokok ni halal, kata setengah pendapat ulama halal, makruh. Tapi tayyibah ada. Kena fikir. Kalau tidak tayyibah, orang beriman, orang Islam dia tak buat. Sebab Allah Ta'ala kata halal, tayyibah. Tapi kalau kena ke dia, tayyibah lah. Sebab dia nak buat, tak kena. Allah Ta'ala bila disebut benda tu halal dan tayyibah, dia sama-sama lah. Walaupun kita kata benda tu, kita dakwa benda tu, molek diri kita. Kalau benda tidak molek. Sebab sikap kita manusia ni begitulah. Sebab kita nak, bila kita nak, kita kata benda tu molek untuk kita walaupun tidak molek. Yang pentingnya kita sandarkan semua benda tadi kepada nas, Quran dan hadis, baru jelas. Sebab kita tidak sudah dengan janji Allah Ta'ala kita akan bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti. Semua akan dihisab, akan dihitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu dulu atas dunia ini sebelum kamu dihitung, dihisab oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Itu penting. Itu cara kita berurusan atas muka bumi ini. Tidak boleh guna akal semata-mata, tapi kena sandar kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung semula. Kalau panjang umur kita jumpa 2 minggu lagi. Sebab Allah nak pergi tu naik umrah 2 minggu, 13 hingga 25. Selepas 25 insyaAllah kita berjumpa semula insyaAllah. Rupanya dulu doa perjalanan Abu sepanjang dipergunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل